أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا مسلما لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين من محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekali, kita merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT, kerana Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini akan menambah kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kehidupan akhirat kita. Dan semoga juga kesempatan kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita menjadi sebab untuk kita giat menambah ketaatan, giat untuk melakukan kebajikan, datang ke rumah Allah, datang ke masjid, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang insya-Allah dapat dilakukan kalau kita memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan. Bila kita mendengar ceramah daripada masjid ataupun daripada ceramah yang ada di YouTube dan sebagainya, mudah-mudahan ia memberikan suntikan semangat untuk kita berhijrah daripada keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik, kepada yang sudah sedia baik, kekal bahkan lebih baik daripada apa yang telah pernah kita lalui, dan mudah-mudahan tidak kembali lagi untuk melakukan benda yang tidak baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, ajal sentiasa menunggu kita, menunggu saat bila arahan Allah SWT akan mendatangi kita. Sebelum ini pernah saya katakan, di Malaysia 1,500 orang anak menjadi anak yatim. Baru tadi saya melihat pada perkembangan terbaru, lebih kurang 4,000 orang meningkat begitu cepat. Anak-anak menjadi anak yatim ataupun yatim piatu 4,400 lebih kurang, masya-Allah. Itu baru di negara kita kan. Negara lain yang lebih banyak kematiannya, sekarang sudah 4 juta lebih kematian di seluruh dunia. 4 juta lebih, masya-Allah. Jadi begitulah, bersiap sedialah untuk menghadapi saat-saat yang tidak diduga. Orang hari ini sehat, besok mungkin sakit, mungkin lusa meninggal. Jadi begitulah keadaan yang ditempuh dalam keadaan wabak yang masih merajalela ini. Tetapi jangan berputus asa untuk terus berdoa, munajat kepada Allah agar Allah putuskan rangkaian COVID ini, bahkan Allah angkat wabak ini daripada muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan putus haraplah, jangan kita menunggu imam saja doa. Ketika doa qunut nazilah, seorang-seorang doa pun minta, ya Allah, Allah manfa'na al-bala wal waba, Allah ataupun Allahumma inna a'udzubika min barasil junun jazam isqam.
Bahasa kita pembela, ya Allah, angkatlah bala ini daripada muka bumi ini. Setiap orang kena berdoa. Kalau dia solat sunat kah, solat tahajud kah, solat hajat kah. Jadi tidak bergantung hanya kepada imam semata-mata. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan lalu, minggu lepas saya tak dapat datang, kita membahas tentang tajuk tawaduk dan bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Jadi Rasulullah SAW merupakan contoh sempurna lah, contoh terbaik tentang akhlak yang Allah puji dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, iaitu engkau wahai Muhammad, berada pada kedudukan akhlak yang sangat tinggi, sangat terpuji. Pada surah apa pun kita tengok Rasulullah ni memang manusia yang terpuji lah akhlak dia. Mana orang yang memuji itu orang yang beriman, bahkan orang musuh Islam pun memuji akhlak Rasulullah SAW. Satu ketika ni Rasulullah SAW ni, kita tengok dalam hadis ni, ceritakan tentang ahwal Rasulullah SAW, berkait dengan lemah lembutnya Rasulullah, jauhnya baginda daripada sifat sombong. An Anas radhiyallahu anhu qala in kanatil amah min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Rawal Bukhari. Ada seorang hamba perempuan daripada Madinah mengambil tangan Rasulullah SAW, dia pegang tangan Rasulullah ni. Lalu perempuan ini, hamba ni, membawa baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan ke mana sahaja yang dikenakinya di kota Madinah. Dahsyat. Kalau orang tengok ni, apa ni lah perempuan ni pegang Rasulullah, hamba pula. Itu mentaliti orang yang sombong. Tengok pemimpin dipegang macam ni, mana boleh, kena ada escort. Marah orang kan. Tapi Rasulullah dia melayan umatnya, melayan siapa sahaja dengan layanan yang VIP lah, layanan terbaik. Jadi perempuan ini ataupun hamba ni kata memegang Rasulullah, dia bawa Rasulullah berjalan ni. Rasulullah ikut je, tak ada kata janganlah, saya ada banyak urusan ni, saya kan nabi, saya kan pemimpin. Rasulullah tak, dia tawaduk. Tawaduk tu bukan dari sudut fizikal yang boleh dilihat oleh manusia, bahkan dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam pun itulah yang dia dapat diterjemahkan daripada batin Rasulullah SAW, sehingga dapat dilihat oleh sahabat dan dinakalkan, dipindahkan berita ini kepada kita. Mutiara hadis tawaduk ataupun kelembutan Rasulullah SAW dalam hadis ini juga mengandungi anjuran terhadap amal dan perilaku ini. Kita pun disuruh macam tu juga, maksudnya dengan siapa-siapa saja, jangan sombong, lemah lembut, jangan keras. Seruan terhadap persamaan di antara manusia, kerana semua manusia adalah hamba Allah. Semua manusia ini hamba Allah, bukan malaikat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aqama qala. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada batang tubuhmu, fisikalmu, tidak melihat kepada wajah, penampilanmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati. Yang jadi jatuh pandangan Allah ni hati, tengok. Kalau dari segi fizikal ni orang lain lebih hebat daripada kita, macho daripada kita lagi. Orang India, Hindustan, Arab, kalah jauh kita. Kalau Allah nak bagi kebaikan hanya kepada orang yang handsome, orang yang kacak, yang macho ni, yang cantik ni, memang kita tak dapat. Orang-orang inilah, tapi tidak. Allah tidak akan jadikan itu sebagai kayu ukur, sebagai ukuran untuk memberikan penilaian, memberikan ganjaran pahala untuk menerima hambanya.
Dan Allah tidak melihat kepada apa? Allah hanya melihat kepada hati dan juga innallaha yanzuru ila qulubikum a'malikum. Tengok hati dan juga amal juga. Bukan hanya hati aja, amal tak tengok. Oh, dia amalannya macam tak baik, tapi hatinya baik. Tak betul. Dia kena dua-dua serentak. Orang kata kadang, walaupun dia keras macam tu, macam sombong, hatinya baik. Tak betul. Tak betul. Dia kena apa yang ada dalam hati itu yang dikeluarkan. Orang boleh menyembunyi sesuatu dalam beberapa hari saja. Dia buat jadi baik. Sebab itulah ulama menyatakan berdasarkan kepada sahabat Nabi juga. Kalau kita nak tahu keaslian peribadi ataupun akhlak seseorang ni, bergaulah dengan dia. Bergaulah dengan ketika dia makan. Tak cukup makan, bawa sama-sama, mungkin berehlah ataupun bermusafir. Mungkin tidur sama nanti di bilik sama. Tu ketika kita nampak dia punya keaslian tu. Sehari dua tak nampak, 3 hari dalam musafir tu nampak. Oh, rupanya sahabat saya ni seorang penyabar. Dalam keadaan susah, pahit macam ni pun dia masih baiknya dia. Suka menolong orang. Kalau yang tak baik ni nampak. Cuba tengok ketika kita pergi haji, ada tak jumpa orang, bukan kita nak komen, kita umrahkan, jamaah sama ni, bukan keluarga kita. Keluarga kita tahu dah, memang duduk lama dah sama-sama. Orang yang satu kampung, ataupun baru nak jumpa berkenalan, duduk dalam satu bilik 6 orang. Dululah 6 orang, sekarang ni saya dengar akan dibuat 2-2 orang. Itu sudah ada bunyi-bunyinya SOP, tapi mahal. Sekali ganda naik. Kalau sebelum ini umrah 7,000, mungkin 14,000 lah. Siapa yang nak pergi? Siapa yang nak pergi? Silakan Tapi orang kalau memang orang nak pergi, dia ada duit tak kisah. Tak kisah. Jadi nak kata, saya ceritakan, dalam kita bergaul ni lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, nampak tu keaslian dia. Oh, dia ni memang suka menyakiti hati orang. Bila kita tidur ni, dia buka lampu. Aduh, saya kata bila kita tidur je dia buka lampu. Suka hati dia. On off aircon. Dia macam bos besar. Ini yalah, itu cerita saya sendirilah, pengalaman saya. Ada juga kawan lain yang kebetulan jumpa kawan yang memang baik, sangat baik. Semua orang, 6 orang tu semua baik dalam bilik. Beruntungnya. Dalam bilik tu ada 6 orang. Seorang itu yang berperangai buruk. Sakitnya kita nak dapat haji mabrur ni susah. Sebab apa saya katakan haji mabrur ni, ucapan kita kena, mulut kita kena jaga ni, tak mengumpat dah, habis. Jadi jatuh martabat haji itu, tak dapat haji mabrur, susah. Dia kata, macam mana nak dapat haji mabrur macam ni? Ujian betul. Bukan hanya dia bergantung kepada rukun, wajib haji saja. Tetapi benda-benda macam ini pun mencabar sangat. Jadi saya tengok, memanglah, Sayyidina Umar pun macam tu juga. Kalau engkau tahu, kalau nak tahu hal ehwal seseorang ni, duduklah dengan dia. Makanlah dengan dia, bermusafirlah dengan dia. Hampir kamu akan tengok. Itu kalau sehari tu baru jumpa tu memang baik semua. Baik. Han kata macam tu lah kadang-kadang orang ni ketika bercinta, yalah belum suami isteri lagi, baru girlfriend, boyfriend, baik bukan main, puja-puji, memang dia tu layak betul. Bila dah kahwin sebulan okey lagi, 2 bulan dah nampak sikit-sikit, 6 bulan dah mula dah, nampak dah temberang dia, setahun tak kisah dah, nak kentut depan pun tak kisah. Dulu tak berani kentut depan-depan ataupun satu bilik. Sekarang bang, tak kisah kan, sudah lama dia kata, apa ada aku kisah, ada aku kisah dia kata, tapi taklah sebetulnya buruk. Jadi nak kata bahawa lama-lama nampak keaslian suami isteri ni.
Dulu aku tengok dia memang baik betul, tawaduk, alim betul dia. Lepas itu rupanya ni dia tak suka solat. Dulu dia suka solat. Suka solat tu rupanya nak tarik hati calon bapa mertua. Lalu pergi masjid. Bila dah melekat, dah ada diterima pinangannya, oh perlahan-lahan slow down. Slow down je. Jarang pergi masjid, jarang. Tak ada pergi masjid dah. Kecuali hari Jumaat lah. Apalagi masa PKP ni memang itulah masanya untuk tidak ke masjid. Jadi nampak tapi kalau dia baik, betul-betul baik, duduk setahun, 2 tahun, 3 tahun, memang itulah keaslian dia. Itulah keaslian dia. Jadi kita boleh bergaul dengan manusia, memang digalak untuk bergaul dengan manusia, tetapi maksudnya kita kena sentiasa menjaga adab kita, menjaga akhlak kita, sebab Allah melihat dari segi apa, hati kita dan juga amal kita. Bukan hanya hati Allah tengok, amal tak tengok. Tengok amal ni sesuai tak dengan syariat Islam, terutama dalam bab solat, ibadah mahdah, ibadah rasmi, ibadah solat, puasa itu kena ikut macam Rasulullah. Tak boleh kita buat-buat, tambah kurang, tak boleh. Haji, zakat kena ikut sama-sama. Tapi dalam bab ibadah yang ammah, ibadah yang umum, itu terserahlah. Kecuali ada contoh-contoh yang memang Rasulullah dah buat. Sembahyang tu kalau maksudnya 4 rakaat lah, rukuknya macam ni, memang macam ni lah. Tak boleh kita nak buat-buat. Jadi Allah akan melihat kepada hati kita ikhlas atau tidak. Ikhlas atau tidak. Lalu nampak, oh bagus, gerak-gerinya, rukuknya, sujud, i'tidalnya, memang kita tengok tu bagus. Sujudnya lama, rukuknya pun lama. Tetapi dalam kepalanya bermacam-macam. Fikir itu, fikir ini, apa nak buat lepas ni? Malam ini malam Minggu. Sekarang dah boleh dah dine in. Dah sampai pukul 10 malam. Aku nak pergi ke ini, kafe apa agak-agaknya malam ni. Ketika rukuk tu, Allah saja yang tahu. Nampak sama rukuk, sujud sama cantik. Allah saja yang tahu apa yang ada dalam hati masing-masing. Dan inilah yang menjadi ukuran kita. Kemudian usaha keras Rasulullah SAW untuk memenuhi keperluan manusia. Seorang pemimpin, dia kena memberikan, jadi seorang pemimpin dia kena kuat. Bukan dari segi kuat mentalnya, ilmunya, segi fizikal pun kena kuat. Tak mungkin seorang yang lemah nak jadi pemimpin. Sehingga satu ketika ni Abu Zar Al-Ghifari minta agar diberikan macam apa, kepimpinan lah. Ada pos-pos tertentu ni, bagilah, angkatlah aku jadi pemimpin. Kata Abu Zar. Rasulullah kata, sebenarnya engkau lemah, kata Rasulullah SAW. Rasulullah ni tahu persis, tahu tepatnya sahabat-sahabatnya, yang ini kuat, yang lemah, ini agak lemah, yang ini kuat ilmunya, ini kuat fizikalnya, ini pandai main pedang, ini tepat panahnya, ini memang pandai dari segi apa, strategi, macam Salman Al-Farisi, Umar bin Khattab, oh memang hebat dia. Siapa lagi? Ali bin Abi Talib, seorang yang alim, semua dia tahu. Abu Zar Al-Ghifari kata, engkau lemah ya Abu Zar, jangan engkau minta. Jadi bila orang tak bagi, jangan minta. Tapi kalau orang bagi, boleh diterima. Boleh diterima. Kecuali dalam hal, contohnya kalau kita tidak tampil ke depan, ke orang jahat akan naik ke depan. Dalam keadaan macam tu, kita boleh offer diri. Okey, saya mencalonkan diri, saya jadi pengurusi contohnya. Yang berapa orang ni calon pengurusi ni memang kaki tak baiklah. Kaki apa, bukan kaki bola, kaki perempuan, kaki apakah, memang tak baik. Mereka jadi pengurusi ni, habislah masjid kita. Mereka nak jadi pengurusi, apa hal? Adalah undang di sebelah betul. Jadi sebab tu saya nak naik juga. Ada orang, beberapa orang cadang kan, Tuan Haji naik cepat-cepat. Ini calon-calon ni memang saya kenal. Mereka ni memang tak layak. Mungkin boleh. Tapi kalau kita ni okey semua ni, mereka lah saya tak, biar jangan saya.
Itu at-tatallu ila sadarah. Nah ini maksudnya mencadangkan diri untuk tampil ke depan. At-tatallu ila sadarah ini asalnya tak baik. Ghair mahmud. Tapi dalam keadaan tertentu digalakkan untuk kita ke depan supaya nak ambil peluang, supaya jangan orang yang tak baik yang memimpin. Nah itu sebenarnya. Jadi seorang pemimpin ni dia hendaklah mempunyai kekuatan fizikal, rohani, mental untuk memenuhi keperluan orang. Kalau kita tengok sekarang dalam keadaan Covid ni, siapa yang kuat untuk melayan orang ni? Jadi kalau orang yang lemah ni, dia fikir orang tertentu sajalah, ataupun orang-orang yang memang kuat ampuh ataupun apalah. Kalau orang yang tidak memberikan perhatian ataupun memberikan apa istilah kita, ialah sekarang kita tengok kadang-kadang orang ni kalau orang rapat saja dapat layanan. Kalau orang yang tidak rapat tak dapat. Ada kabel besar. Jadi Rasulullah tidak memilih siapa-siapa. Memang ada sahabat-sahabat senior yang memang kibar sahabat, sahabat yang memang besar-besarlah, Umar, Abu Bakar, Uthman. Tetapi dalam melayanannya seolah-olah orang merasa Rasulullah ni melayani aku ni, dialah yang paling, akulah yang paling baik. Seolah aku ni pernah berlaku di kalangan sahabat ni. Sahabat ni layan Rasulullah kan, sehingga salah seorang sahabat bertanya, berani nak bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang kau paling cintai? Rasulullah sebut, tak ada nama dia. Oi, malunya dia kata, aku fikir aku yang paling dicintai. Sebab dia sangat baik layanannya kepada aku, dia kata. Tak nak dah aku tanya kali ni, tak nak dah, malu. Tapi layanannya dengan orang ni first class. Wah, ini pun macam baik sangat-sangat. Ini pun sangat baik. Bila orang tanya, siapa yang kau paling cintai? Oh, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tak ada dalam 10 utama, top 10, tak ada nama dia. Kalau sebut lagi memang tak ada, malu lah saya kata 30 orang sebut tak ada juga, malu nah. Tetapi semuanya disayangi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ni minta je, Rasulullah bagi, minta lagi, bagi lagi, minta nak minta layanan berjalan bersama dengan perempuan ni, perempuan hamba ni, Rasulullah layan. Kita tengok, orang datang minta bagi, Masya Allah, sampai Rasulullah tak ada harta Rasulullah. Kalau Rasulullah nak kaya boleh. Bayangkan dia peperang ni, berapa kali peperang ni, dia ada bahagian khusus seorang Nabi ni, peruntukan ditetap oleh Allah SWT. Tapi Rasulullah ni bagi kepada orang, sentiasa bagi kepada orang, minta bagi. Sehingga Rasulullah bila nak tidur tu, Rasulullah pegang belakang di bawah bantal dia, ada tak duit? Kalau duit, memang Rasulullah tak boleh tidur. Ya Aisyah kita, bagi cepat-cepat duitnya. Kalau kita tak, dalam beg sikit je tinggal ada RM100 je, susah hati kita kan, tak boleh tidur. Bila Rasulullah kalau tengok ada duit lagi, dulu memang tak ada bank kan, tengok bawah ni tempat bawah bantal, tempat simpanan duit, ada lagi duit ni, dinar ni, dirham ni, bagi ya Aisyah. Kalau tak aku tak boleh tidur. Pelik kita tengok, berdahsyatnya pemimpin macam tu, sangat dahsyat. Tapi akhir zaman ni pemimpin lah yang paling kaya. Itu kan pelik macam tu. Tengok rakyat dia miskin-miskin, kaya pemimpin. Bukan di sinilah, di sebelah sana, jauh sana. Di hujung apa? Saya tak tahulah, hujung dunia mungkin. Sini tak ada. Jadi pemimpin ni, jadi bila jadi pemimpin jadi kaya. Rakyat miskin. Itu tak patutlah, tak patut. Ini berlaku juga kepada Sayyidina Umar. Nak cerita tentang pemimpin ni, Sayyidina Umar di antara ialah sahabat banyak yang memberi contoh yang sangat baik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar ni kalau kita tengok di segi pimpinannya memang dahsyatlah. Kita seronok membaca. Satu ketika, satu malam lah, dia tak akan tidur. Pemimpin tu dia berjalan, tengok orang merantau, bukan merantau lah, memastikan bahawa rakyat dia tidak kelaparan. Senang berjalan ceruk rantau di kampung, tengok ada seorang ibu ni sedang masak. Mungkin kita dah dengar kan, biasa ada dengar masak, tengok
Fikir dia masak apa? Batu rupanya. Ger batu ni. Ai. Ya Allah, kata Sayyidina Umar, astagfirullahalazim. Sayyidina Umar pun cepat-cepat balik ke rumah, balik ke Baitul Mal. Dia ada seorang pembantu dia, terus dia pergi ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dipikul. Jangan-jangan, kata pembantu dia, biar aku pikul. Kata Sayyidina Umar, engkau tidak akan mikul dosa aku nanti. Biar aku pikul. Itu tengok hebat pemimpin kita. Dia datang, dia oleh, dia masuk masak, tu dia makan. Dia sediakan untuk anak-anak tu yang menangis sampai ketiduran. Dia tanya ni, untuk apa ni kau masak macam ni? Kami tak ada makanan. Sayyidina Umar kata, pemimpin kami ni tak tengok kami, dia kata. Padahal di depan tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok depan tu. Kata, kecut hati dia, ya Allah, berdosanya aku. Berdosa. Zaman kita ada tak pemimpin seperti itu? Tengok orang ni kelaparan. Jadi kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, itu muhasabah kepada para pemimpin, bahawa memimpin ni bukan senang, besar sangat, tanggungjawab di hadapan Allah sangat besar. Memimpin ini sebelah kakinya di syurga ataupun neraka. Kalau silap-silap masuk neraka, na'udzubillah. Kalau betul kaya memang dialah awal yang akan mendapat ganjaran pahala dan mendapat syurga. Sebab itu dalam satu hadis dikatakan, sab'atun yuzilluhumullahu yaumil qiyamah la zilla illa fi zilluh. Imamun adil, pemimpin yang adil. Tidak ada 7 golongan yang tidak ada pelindungan pada hari tersebut melainkan pelindungan daripada Allah SWT. Yang pertama sekali, imamun adil, bukan imam yang imam salatnya saja, tapi imam pemimpin sebenarnya. Ini pemimpin yang sangat adil. Adil maksudnya sentiasa memberi keperluan rakyatnya. Adil dalam pembahagian porsi apa lagi. Tidak masuk dalam fikir dia sendiri saja. Tak. Jadi itu di antara pertama sekali disebut pemimpin yang sangat adil, yang memikirkan keperluan rakyatnya. Nak jadi pemimpin dia fikir rakyat. Sanggup tak fikir rakyat? Kalau tak sanggup, tak payah jadi pemimpin. Bukan nak memenuhkan poket sendiri, bukan. Berat di akhirat. Kalau macam itu berat, sangat berat. Semakin ramai orang yang di bawah pimpinan, semakin besarlah dia akan jadi ditanggung dia di akhirat kelak. Sehingga satu ketika ni Sayyidina Umar ataupun Umar bin Abdul Aziz, dia kata, saya takut sehinggakan unta nanti disebabkan oleh jalan yang tidak baik, berlubang jadi jatuh, terposok unta ni patah, aku akan ditanya di hadapan Allah nanti. Sampai begitu sekali. Di tempat kita ada tak kereta yang bang, patah rem? Oh banyak ada. Accident. Siapa yang ditanya? Di akhir nanti kena tu. Siapa yang memimpin sebuah negeri, sebuah daerah? Sebab dia tidak memperhatikan, jalan ataupun apa. Jalan tu bukan kita yang punya tanggungjawab untuk ini. Kita hanya melaporkan, tuan, bos, ini sudah rosak ni, macam mana ni? Tolonglah buat. Ada dah bertahun-tahun tak dibuat. Itu Jadi ini kena jadi perhatian yang besar. Air dari dulu dah belum ada air lagi. Air pun kuning je contohnya. Contoh sajalah. Jadi dah berapa lama dah dia memimpin. Akan ditanya tu. Dia tanya. Dialah habiskan duit tu untuk rakyat. Kalau ada duit 1 juta tu habiskan untuk rakyat. Dapat pahala banyak. Dapat pahala banyak. Jadi takut nak jadi pemimpin ni sangat. Sebab itu Rasulullah kata usaha keras Rasulullah SAW untuk memenuhi keperluan umat orang lain. Bayangkan dia satu orang memenuhi semua orang ni bukan mudah. Tapi Rasulullah boleh layan orang. Sehingga Rasulullah tidur sikit di malam hari. Tidur sikit Rasulullah mengenangkan umatnya, mengenangkan umatnya. 5 minit lagi. Awal Isyak. An Aswad bin Yazid qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ya'ni khidmati ahlihi idza hadaratis salatu kharaja ila salat rawahu al-Bukhari. Daripada Aswad bin Yazid
radhiyallahu anhu, ia berkata, Aisyah pernah ditanya apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya ketika duduk di rumah. Aisyah mengatakan, baginda SAW melakukan pekerjaan keluarganya. Kemudian jika datang waktu solat, baginda keluar untuk mengerjakan solat. Dia bukan duduk aja, mengelamun atau berzikir aja. Tak. Kita tahu kan Rasulullah ni bukan seorang dua isteri dia. Ramai isteri dia. Pergi ke sini layan ini layan ini. Dia bantu di rumah tu, walaupun rumah dia kecil, kita tengok berapa kaki persegi je rumah Rasulullah dan Aisyah ni. Kita tengok kecil, tapi apa yang dia buat, masak, menjahit, apa lagi, dia tolong. Rasulullah ni tolong. Rasulullah ni, itu komen Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah SAW ni. Jadi kesempurnaan tawaduk Nabi SAW, kebajikan baginda terhadap keluarganya, dan usaha baginda dalam menjaga solat di awal waktu dan tidak sibuk dengan selainnya. Kalau ada masa waktu tu, walaupun ada keluarga memerlukan, okey, tinggalkan dulu, penuhi seruan daripada Allah SWT. Sempat lagi satu hadis, An Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu, yang berkata, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihim la yadri ma dinuhu aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa utiya bi kursi faqa'ana alayhi wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha, rawahu Muslim. Aku sampai, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid. Dia kata, aku sampai di tempat Nabi SAW dan waktu itu baginda sedang berkhutbah hari Jumaat. Lalu aku berkata, dia bercakap ni, ya Rasulullah, ada seorang asing datang untuk menanyakan tentang agama. Ia tidak mengetahui tentang agamanya. Rasulullah SAW menghadap kepada aku dan meninggalkan khutbahnya. Dia khutbah tu ada yang minta, dia keluar, orang pun tunggu. Jangan ikutlah ni, kalau ikut ni gempa ni. Rasulullah SAW menghadap kepada aku dan meninggalkan khutbahnya, keluar daripada masjid, sehingga baginda sampai di tempatku. Lalu baginda diberikan sebuah kursi, baginda pun duduk di atas kursi. Lalu baginda mengajar kepadaku tentang apa yang diajar oleh Allah kepadanya. Lalu baginda mendatangi tempat khutbah dah habis, dia pun datang lagi ke masjid, tempat dia khutbah tadi dia sambung lagi. Boleh macam tu, Kita tengok dia pembahasan di sini. Dia kata apa? Perintah untuk segera menjawab orang yang meminta fatwa, meminta persoalan yang sangat fundamental, kena jawab segera. Tak boleh lama-lama, sehari, 2 hari, 3 hari, tak, segera. Dan mendahulukan perkara yang paling penting. Ulama sepakat bahawa barang siapa yang datang untuk bertanya tentang iman dan cara masuk Islam, maka ia wajib dijawab dan diajari secepatnya. Jadi maksudnya di sini Rasulullah ni, ulama menyatakan bahawa Rasulullah tidak memutuskan khutbahnya. Dia mengajar lelaki itu, itulah khutbahnya juga. Itu berikut pendapat ulama. Lepas tu dia jalan lagi ke masjidnya, lepas tu disambung lagi. Itu maksudnya. Tapi kita tak buat macam tu. Sahkah kalau kita buat? Wallahu alam. Jadi maksudnya ini Rasulullah SAW. Jadi bagaimana budi pekerti Rasulullah ni sangat hebat, sangat hebat. Jadi tanggungjawab seorang pemimpin tu sangat besar. Kalau sudah ditakdirkan jadi pemimpin, pikulah dengan sebaik mungkin, mintalah pertolongan Allah SWT, insya-Allah. Jadi semoga Allah memberikan keberkatan kepada kita dan memberikan kebaikan dan kesihatan yang sempurna untuk kita semua, dan menyembuh saudara-saudara kita yang ditimpa penyakit dan sebagainya lah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.